Assalamualaikum, apa khabar semua? Kami di Tanjung Malim, Kilang Proton untuk acara pratonton Proton X50. Ya. Pratonton saja, jadi hari ini bukan pelancaran seperti ramai yang sangkakan. Kami pun asalnya sangkakan pelancaran, tapi hanya pratonton. Jadi kami diperkenalkan kepada Proton X50. Nama rasminya kini telah pun dikenal pasti X50. Ciri-ciri utamanya ada diberitahu sedikit. Kita akan menyelami lebih mendalam sekejap lagi, tapi harganya tak diberitahu. Dekat belakang ni nampak ada 4 pilihan varian dan pilihan warna. Sila lihat gambar ini untuk butiran yang lebih terperinci. Baiklah, dari segi seni reka kereta ini dikatakan sangat-sangat dibanggakan oleh pihak Proton kerana ini SUV kedua dan masih membawa unsur-unsur daripada X70, iaitu tema baru Proton. Dua ciri utama adalah seperti ini. Ini yang dikata infinite width, corak pada grill ni yang boleh juga dinampak dalam kereta, dalam kabin, dan juga ethereal bow. Ethereal bow ni macam itulah anak panah kan. Bukan anak panah tu sendiri, dia punya apa panggil tu, yang nak menembak anak panah tu, siapa tahu, tolong namakan bow tu lah, bow tu. Dia punya batang tu, dan tengok sangat agresif. Jadi itulah tema dia, sangat-sangat agresif. Ada apa tu, radar. Ada radar, cruise control lah. Dikatakan ada sistem pemandu berkendiri tahap 2 ya. Tahap 2 tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tema ni boleh nampak dia sehaluan sekali masuk dalam bahagian kacamata dia. Dan dari tepi pula boleh nampak garisan tu bersambung, tapi susah nak nampak sebab mereka bukakan pintu. Kaliper merah tu, brake kaliper merah tu, kalau tak cukup agresif lagi, tengok belakang, mesti terkejut. 4 exhaust. Anak saudara saya seorang tu, waktu dia kecil, dia nampak kereta yang banyak exhaust, dia ingat laju. Asalkan kereta banyak exhaust, dia kata laju. Look, kereta tu ada 4 exhaust. Betul ni. Betul Bukan fake one. Kalau masuk kawal stick of truth tu boleh lepas lah. Boleh. So ni bukan olok-olok. Ini adalah benar tuan-tuan. Tulen bang. Exhaust tulen. Jadi 1.5 turbo, ada 4 corong exhaust, dan bukan main-main. Boleh nampak sini dia ada garisan yang menghubungkan sampai ke hujung. Jadi agak agresif dan berani ya. Ciri reka bentuknya. Cumanya bagi saya, walaupun segak keseluruhannya, tapi agak sibuk sikit dia punya pandangan tu. Macam contoh kan, kita nampak dekat bawah ni banyak garisan-garisan. Terima kasih. Saya nampak banyak garisan-garisan. Secara keseluruhannya nampak sepadan lah, tapi kalau kita tengok dengan detail secara isolated lah katakan, tak pun dari segi satu kawasan saja, nampak agak agak kelakabut sikit, sibuk lah, macam serabut sikit. Tapi apa pun nampak ni, yang ni pun dia banyak garisan. Tapi kalau kita tengok daripada jauh sikit, secara keseluruhannya nampak kena. Lagi sekali kalau kita tengok secara terperinci, dia banyak lekuk-lekuk. Tengok ni lekuk ni, punyalah besar. Bonnet dia pun nampak tu, berlekuk-lekuk. Jadi itu yang dia nak menunjukkan dia punya muscle tu. Muscle tu. Tapi saya suka betul dia punya ni, side mirror dia. Tengok ciri-ciri dia sangat terperinci. Cantik, memang menarik. Itu dia. Mari kita tengok ruang dalaman pula. Jadi ruang dalaman ni dikatakan mengambil inspirasi daripada aviation ataupun kapal terbang ya. Jadi temanya kokpit. Oleh kerana tema kokpit, nampak tengah ni dia ada sindrom kereta mahal, iaitu dia cuba sempit-sempitkan keadaan. Bukan sempitkan semata, tapi dia nak bagi macam
kita rasa macam bahagian dalaman ni memeluk kita, untuk memberikan satu ruang yang sedikit intim lah. Masalahnya kadang-kadang dengan sindrom kereta mahal ni, dia terlebih intim sampai terlalu memakan ruang. Dan ya, kita boleh nampak sebenarnya memang konsol tengah ni yang agak tinggi. Nampak ni, tinggi pada kaki saya, lutut saya. Dia memberikan satu situasi yang agak intim. Tapi tengah ni tengok, oh cantik. Bahan yang digunakan memang menarik. Sini macam satin aluminium finish. Kat sini pun juga satin aluminium finish. Dan ini dikatakan sculpted dashboard. Ini berlekuk, seumpama macam diukir kan, daripada satu batang balak atau kayu kan. Atas sini ada sentuhan lembut dan agak cantik. Yang ni dikatakan macam corong jet kapal terbang, macam jet pejuang. Dan tengok ni, ini adalah terapung, jenis terapung. Tapi dia tak nampak macam tampal sangat lah. Dia nampak macam memang kena lah, sebati dengan seni reka keseluruhan. Tombol gear ni, ini lagi satu ciri seni reka yang saya rasa macam cermin sisi gitu kan. Memang cantik dia punya pembuatan tu. Oh, lawa. Dan kita tengok sebelah sini, skrin penuh skrin penuh kawasan tengah tu, skrin LCD. Kita boleh tekan on ke tak ni? Boleh tekan on tak? Kita cuba tekan on. Oh, tak ada kunci. Palangnya tak ada kunci. Dan steering tu ada, bahagian bawahnya ada bahagian rata. Okey, agak menarik. Dan sunroof yang agak besar sampai ke belakang untuk spektor tinggi ni. Tapi yang belakang tu rasa tak boleh buka, yang depan je boleh buka. Semuanya yang belakang tu setakat boleh nampak luksina je lah. Dan kerusinya, mari kita tengok sudut yang lebih meluas. Itu dia suasana kerusi dia. Agak jiwa sukan Dan keseluruhannya memang sangat premium lah. Tengok ni, tema kokpit dia tu. Untuk perumah panel meter pemandu tu memang menarik. Ada orang buka enjin. Kita tengok. Cik Rizal, buka bawah. Cepat because sekejap. The engine is okey. Tengok enjin. Enjin tak boleh. engine tak boleh. Enjin boleh tengok? Enjin boleh tengok? Tak boleh lagi? Nanti tunggu enjin belum boleh buka. Tapi enjin dia tak dapat. Dia tak bagi. Tapi dekat belakang kita tengok ruang muatan belakang kita tak diberitahu lagi berapa sebenarnya ruangnya, tapi nampak lantainya rata, bagus. Sebab bibirnya tak begitu dalam untuk kita memudahkan meletak barang. Tapi nampak ini ada masalah besar. Yang ini sebab getah dia tertimbul bahagian atas. Nampak macam tu. Jadi bila kita letak beg dan heret masuk ke dalam, ini namanya scuff plate. Sebab tu dia ada line-line macam ni. Scuff plate ni tujuannya untuk menggelongsorkan beg atau bagasi masuk ke ruang belakang. Tapi getah ni dah atas pada dia. Jadi ini dah tak berfungsi, hanya estetika semata. Yang ni gagal. Minta maaf. Jadi apa lagi? Pembukaannya menarik. Ketinggiannya okey, lebih daripada 5 kaki 8-10 inci. Okey. Dan cukup besarlah buk belakang ni. Kalau turunkan kerusi belakang tadi, saya nampak pembukaannya agak rata. Tapi itulah, kita tak dapat masa. Ini pun dia orang dah kejar kita untuk acara seterusnya, iaitu Q&A. Rim tu macam mana? Rim. Apa pendapat rim? Rim okey ke? Kaliper brake merah tu tak tahan. Continental UC6 tayar 215 55 18. Sebahagian besar daripada pelancaran ni kita dipamerkan GKUI ataupun sistem multimedia yang terkini.
dinamakan GKUI 2019. Malahan enjin transmisi semua pun dia tak nak cerita, dia cerita lebih kepada GKUI. Jadi kalau nak perhatikan, kita cari GKUI, dia ada satu unit di sini. Mari kita lihat. Jadi dikatakan setakat ini sistem GKUI pada kereta-kereta Proton telah pun dijual sebanyak lebih kurang 58,000 unit. Daripada semua unit yang berdaftar itu, sebanyak 42,000 lingkungan itu yang adalah aktif. Jadi aktif bermakna mereka betul-betul menggunakan GKUI sistem ini dan menggunakan juga data dengan purata sebanyak 500 MB sebulan. Yang menarik juga, saya tak dapat nak tunjukkan kat sini, adalah sistem link mobile untuk telefon pintar. Yang itu agak menarik kerana boleh mengawal kereta daripada luar. Boleh dikatakan nyalakan enjin dari luar. Kalau kita jauh kat pejabat pun, kereta dekat rumah pun, janji kereta ada internet, kita boleh hubung dengan kereta dan menyalakan enjin. Kita juga boleh menyalakan pendingin hawa serta menurunkan tingkap untuk memberikan sedikit ventilation ataupun pengudaraan. Yang bagusnya fungsi-fungsi kenderaan semua boleh dikawal daripada dalam ini. Itu Puan Nodiana. Assalamualaikum. Ini adalah betul-betul orang yang bertanggungjawab lah di Acotec untuk membangunkan sistem ni. Saya tak tahu macam mana Puan nak cari aircon. Aircon macam mana cari aircon? Sebab aircon ni sana tak kat dalam kereta. Jadi dia tak terhubung. Okey, jadi Kalau tak boleh nak. sebab dia tak terhubung sebab dia bukan dalam kereta Ya, betul. Okey, jadi bukan salah isu, tak ada apa-apa masalah. Cuma yang ni saya tengok dia kena sentuh dengan yakin Ya. supaya dia tak nak macam terlalu sensitif, tertekan kan. Kadang-kadang kita tekan sini, kereta bergerak-gerak, ujung sini tangan kita tersentuh sini kan. Jadi leceh kan. Jadi ini masih agak mudah untuk disentuh, tapi kena firm sikit lah. Tapi bila kita dah biasa, Kereta. ini kereta. sebab belum sebab sini tak ada side mirror Ya, betul. tepi ni tak ada side Betul, mirror. betul. Ya, jadi okey. Jadi apa peranan Puan di Acotec antara first employee lah Acotec antara lah. Tanggungjawab kita adalah untuk membangunkan head unit daripada kita in-house engineers. Ya. Jadi banyak integrasi yang perlu dilakukan dengan cloud system provider, contohnya app provider, dan juga High Proton tu nak kena pastikan sentiasa bereaksi kepada intonasi dan slang orang tempatan kan. Jadi yang tu semua adalah perkara yang agak rumit. Tu dia ingat saya petik nama dia tadi sebab saya sebut High Proton. So cloud service is not stable sebab tak ada keterhubungan untuk unit ini. Tapi dia tetap yakinkan kita yang dia ada kat sini lah. Cuma dia punya connectivity tu tak ada. Jadi cerdik jugalah dia ni kan. Apa nama timbangan High Proton ni dekat dalam Acotec? Mesti ada nama timbangan kan? Abu ke Ali ke tak ada? Tak ada. Tak ada nama timbangan. Okey. Tapi bangga, ada berapa rakan pasukan dalam Acotec ni yang sama-sama membangunkan sistem ni? Sekarang ni Acotec adalah company baru. So secara keseluruhannya kita ada dalam 22 orang. Jadi sebahagiannya pecahan untuk project development dalam 11 orang, dan sebahagian lain tu bahagian supporting department lah, macam HR, finance, procurement. Tapi rakan-rakan kongsi teknologi ramailah dengan daripada pembekal, daripada semua rakan-rakan teknologi yang lain. Seperti Google pun, Alibaba, semua pun ada. Kita punya extended arm adalah ahli pasukan dari IKX sendiri. Sebab IKX adalah shareholder kita. So basically the technology also comes from there. IKX. 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 Kita tengok tadi E01 kan. E01. Yang dia punya chipset dia. Hardware dia. Dia shareholder kita lah. Jadi dia punya hardware pun berintegrasi secara fizikal dari sudut syarikat sekali dengan Acotec ni. Jadi dia bukan main ambil hardware chipset daripada orang lain, cuba sesuaikan, memang dibangunkan bersama ya.
Itu yang memberikan dia punya kestabilan atau robustness daripada segi sistem tu. Itu yang penting sebab kita tak nak benda hang kan. Benda hang crash ni memang biasalah kan. Frust. So apa-apa hal kalau ada sebarang doubt ataupun kesangsian, clean up bagi dia laju sikit. Yang tu tetap ada. So alhamdulillah tengok dia punya ni cantik lah dia punya user interface dia tu, dah lawa. Tapi kalau nak customize tukar-tukar warna boleh? Dia ada theme. Ada tema Ada ya? theme, Boleh yes. tukar tema. Boleh download tema? Boleh. Ini adalah online theme yang mana theme ni berada di cloud. So bila kita ada theme yang katalah Proton nak keluarkan special theme untuk advertisement ke atau untuk promotion ke, so dia akan bagi pada kita dengan kita masuk dalam cloud dan baru available dekat ni cloud screensaver semua ada lah. Boleh lah letak gambar kucing saya kat sini. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih Syah. Tempahan sudah pun dibuka. Boleh pergi ke bilik pameran esok 16 hari bulan September. Dan untuk mereka yang ingin melihat kereta dengan lebih dekat, bolehlah pergi ke bilik-bilik pameran. Bukan bilik pameran. Ada roadshow atau jawara yara sekitar Malaysia bermula 19 hari bulan ini di sekeliling satu Malaysia lah, bermula dengan Kuala Lumpur. Jadi sampai sini saja. Terima kasih menonton dan sehingga bertemu lagi dalam ulasan yang lebih lanjut.